Baik, kita bersama dengan narasumber kita yang akan mengongsikan lebih lanjut kerjasama antara bangsa dalam mencegah dan membantras rasuah bahagian kedua bersama dengan narasumber kita di talian iaitu Yang Mulia Puan Hasrina Suzanti binti Haji Jamil, penyiasat khas kanan bahagian antarabangsa Biro Mencegah Rasuah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Apa khabar Puan? Khabar baik, terima kasih. Apa khabar kita juga hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Puan. di sini Puan, kita ingin tanyakan apakah antara peranan bahagian antarabangsa Biro Mencegah Rasuah dalam bagaimana bahagian ini menyumbang ke arah pelaksanaan strategi pembentasan rasuah di negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada our presenter pada pagi ini iaitu Muammar dan Nadira dan semua penonton Rampai Pagi pada hari ini. Alhamdulillah Biro Mencegah Rasuah bersiaran lagi dalam rancangan Rampai Pagi hari ini dan saya akan melanjutkan lagi penerangan dan pemberitaan kepada penonton mengenai tugas dan tanggungjawab BMR sebagai salah sebuah agensi penguatkuasa undang-undang yang bertanggungjawab dan mempunyai peranan dalam membantras rasuah di negara ini. Pada siaran yang lalu, rakan setugas saya telah menerangkan secara terperinci mengenai fungsi BMR yang secara ringkasnya bertanggungjawab untuk menerima aduan ataupun maklumat daripada orang ramai mengenai perlakuan rasuah, mengesan dan menjalankan siasatan terhadap aduan atau maklumat tersebut dengan menggunakan kuasa-kuasa yang diperuntukkan kepada pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah iaitu Akta Pencegahan Rasuah dan Kanun Hukuman Jenayah. Dalam hubungan ini, rakan saya juga telah menerangkan mengenai kesalahan-kesalahan yang ada di bawah Akta Pencegahan Rasuah iaitu menerima dan memberi apa jua bentuk suapan dan juga kesalahan menghadapkan tuntutan palsu. Akta ini juga memperuntukkan pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah untuk menjalankan siasatan terhadap salah laku di pejabat awam atau misconduct in public office. Selain daripada itu, rakan saya juga telah menerangkan mengenai kuasa-kuasa penyiasatan yang ada pada pegawai-pegawai BMR yang lebih kurang sama seperti kuasa yang diperuntukkan kepada pasukan polis di Raja Brunei iaitu Kanun Hukuman Jenayah ataupun Criminal Procedure Code. Di samping itu, BMR juga merupakan salah sebuah agensi penguatkuasa undang-undang yang mempunyai authority kuasa untuk menjalankan siasatan terhadap kesalahan pengubahan wang haram ataupun money laundering offences di negara Brunei Darussalam. Pada siaran yang lepas, saya juga berpeluang untuk memberikan sedikit penerangan mengenai peranan bahagian antarabangsa dalam membantu melaksanakan strategi pembentasan rasuah di negara Brunei Darussalam. Saya juga telah menerangkan mengenai hubungan kerjasama dua hala dan berbagai hala yang wujud antara BMR dengan agensi anti rasuah serantau dan organisasi-organisasi antarabangsa dan menjelaskan bagaimana BMR mendapat faedah ataupun manfaat daripada hubungan kerjasama antarabangsa ini. Di samping itu juga saya juga turut memuatkan dan mengongsikan beberapa contoh kes-kes rasuah yang berkaitan dengan wabak pandemik pada masa ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengongsikan beberapa kes rasuah yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang dialami oleh agensi anti rasuah serantau. Para penonton yang saya hormati, dalam dunia global di mana rasuah boleh bersifat transnasional, bahagian antarabangsa BMR memainkan peranan aktif dalam usaha memerangi jenayah rasuah dan jenayah pembersihan wang haram. Dalam usaha mencegah dan membentras rasuah, BMR telah mengambil beberapa pendekatan dengan menyertai beberapa platform serantau dan antarabangsa yang bertujuan untuk mengumpulkan pihak yang berkepentingan untuk menangani ancaman rasuah secara global dengan bersandarkan kepada Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Menentang Rasuah atau United Nations Convention Against Corruption yang membentuk asas penglibatan antarabangsa BMR. Bahagian ini mempunyai peranan dalam merancang, menyelaras dan membentuk kerjasama strategik antara BMR dan agensi anti rasuah luar negara. Artikel 4 Konvensyen ini bertajuk kerjasama di peringkat antarabangsa bertujuan untuk memperkukuh usaha-usaha setiap negara ahli untuk memberikan kerjasama antarabangsa, terutama sekali dalam situasi di mana perbuatan jenayah kerap merentasi sempadan antarabangsa
Kerjasama hubungan antarabangsa ini dibuat melalui perjanjian memorandum persefahaman dua hala dan berbagai hala. Melalui perjanjian memorandum persefahaman ini, BMR dapat mempelajari amalan-amalan baik pencegahan rasuah dan turut serta dalam perbincangan strategik hal ehwal operasi dan penyiasatan kes-kes rasuah termasuk jenayah merentas sempadan. BMR mempunyai kerjasama dua hala dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura, National Anti-Corruption Commission Thailand dan Government Inspectorate of Vietnam. Baik, Puan, selain daripada memorandum persefahaman dua hala dan berbagai hala ini, adakah Biro Mencegah Rasuah juga turut serta dalam platform antarabangsa yang lain? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sebutkan tadi, Biro Mencegah Rasuah adalah merupakan salah sebuah negara ahli kepada Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah sejak tahun 2003 dan telah memeterai konvensyen tersebut pada Disember 2007. Terdapat 4 prinsip yang terteras di bawah konvensyen ini, iaitu penguatkuasaan undang-undang, pencegahan rasuah, pemulangan aset dan kerjasama di peringkat antarabangsa. Di mesyuarat peringkat kumpulan kerja ataupun working group, negara-negara ahli akan berpeluang untuk mengongsikan tata cara ataupun kaedah pencegahan dan penyiasatan kes-kes rasuah yang dilaksanakan di negara masing-masing. Melalui penyertaan BMR dalam mesyuarat ini dapat membantu BMR dalam menambah baik strategi pembentasan rasuah di negara-negara Darussalam. Contohnya mengenai National Anti-Corruption Action Plan yang dilancarkan oleh negara-negara ahli yang memfokuskan kepada Pelan Nasional Anti Rasuah ataupun strategi pencegahan dan pembentasan rasuah sepadu dan holistik. Jadi antara lain yang turut dikongsikan ialah kepentingan mengekalkan dan menjaga hubungan kerjasama dua hala dalam membantu penyiasatan kes-kes rasuah dan pengubahan wang haram. Pelaksanaan bantuan undang-undang bersama ataupun mutual legal assistance, penggunaan teknik penyiasatan seperti control delivery dan special investigative technique yang digunapakai oleh negara-negara ahli. Perkara-perkara ini adalah penting kerana seperti yang saya terangkan tadi, rasuah adalah bersifat transnasional yang mana hasil daripada perolehan jenayah ini dapat dipindahkan dari satu negara ke satu negara yang lain dengan cepat dan kerap kali sukar untuk dikesana. Oleh itu adalah perlu dan penting bagi BMR menjalin hubungan rapat dengan negara-negara ahli yang lain untuk mempelajari teknik ataupun trend terkini bagaimana rasuah dan jenayah pengubahan wang haram ini dilakukan oleh penjenayah ataupun pelaku rasuah secara individu maupun secara sindiket. Jadi di sini Puan, adakah BMR pernah memohon bantuan luar negara dengan menggunakan platform dua hala dan berbagai hala di peringkat serantau dan antarabangsa bagi kes-kes rasuah ini? Okay, terima kasih atas soalan ini. Selain daripada menerima permintaan ataupun request bantuan daripada agensi-agensi anti rasuah luar negara, BMR juga pernah menggunakan platform kerjasama antarabangsa ini bagi penyiasatan kes-kes rasuah. Sebagai contoh yang dapat saya kongsikan di sini ialah mengenai dengan kes dua orang bekas pegawai kehakiman yang telah dijatuhkan hukuman. Penyiasatan kes ini melibatkan permohonan bantuan daripada luar negara. Alhamdulillah melalui platform kerjasama antarabangsa antara BMR dan agensi anti rasuah serantau seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ini dapat membantu dan memudahkan pertukaran maklumat secara tidak rasmi ataupun informal sebagai salah satu cara untuk BMR mendapatkan maklumat. Ini adalah termasuk perolehan maklumat seperti bantuan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk digunakan sebagai bahan bukti di mahkamah. Selain daripada itu, BMR juga turut menggunakan platform kerjasama antarabangsa ini bagi tuduhan pengubahan wang haram bagi kes tersebut, yang mana bantuan yang diperolehi daripada agensi-agensi serantau mengenai siasatan kewangan ataupun financial investigation termasuk
bantuan daripada agensi di United Kingdom. Baik, Puan, melalui penyertaan BMR di mesyuarat dan juga persidangan dua hala, berbagai hala dan organisasi antarabangsa ini, bolehkah juga Puan kongsikan lebih lanjut mengenai manfaat yang diperolehi oleh pihak BMR sendiri, terutama sekali mengenai kes-kes rasuah yang berlaku semasa dunia mengalami wabak pandemik COVID-19? Okey, terima kasih. Pada siaran yang lepas, saya telah pun mengongsikan beberapa faedah ataupun manfaat yang diperolehi oleh BMR melalui penyertaan di mesyuarat dan persidangan antarabangsa ini. Salah satu daripada faedah yang diperolehi oleh BMR melalui rangkaian kerjasama antarabangsa ini ialah perkongsian maklumat secara formal dan informal, rasmi ataupun tidak rasmi, daripada agensi-agensi anti rasuah dan organisasi antarabangsa seperti International Association of Anti-Corruption Authorities dan APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group. Melalui peluang-peluang pernyataan ini, BMR dapat memperolehi dan membantu BMR dalam menambah pengetahuan dan membina keupayaan pegawai-pegawai BMR dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mencegah dan membentras rasuah di negara Brunei Darussalam. Penyertaan ini juga dapat mewujudkan dan merapatkan lagi jaringan kerja ataupun networking antara pegawai-pegawai BMR dan perwakilan daripada agensi anti rasuah dan organisasi serantau dan antarabangsa. Di samping itu juga BMR turut berpeluang mempelajari usaha-usaha dan pendekatan yang diambil yang digunapakai oleh agensi-agensi anti rasuah dan organisasi serantau dan antarabangsa ini untuk diadaptasikan ataupun dilaksanakan di negara ini mengikut peruntukan undang-undang dan kesesuaiannya. Pada hari ini saya ingin mengongsikan beberapa contoh kes-kes rasuah yang terjadi di luar negara. Antara kes senario yang dikongsikan oleh agensi anti rasuah dan organisasi antarabangsa ialah mengenai kes penerimaan rasuah sebanyak Brunei dolar 1.6 juta yang berlaku di Indonesia. Kes ini berkaitan dengan bantuan makanan bagi keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan yang terjejas pendapatan mereka akibat pandemik ini. Dalam kes ini, siasatan mendapati bahawa defendant telah menyembunyikan wang rasuah berkenaan di rumah kediaman beliau. Defendant dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan diarahkan untuk membayar denda sebanyak kira-kira 47,000 atau dikenakan hukuman tambahan selama 6 bulan lagi on top of the 12 months imprisonment yang saya sebutkan tadi. Defendant juga diarahkan untuk membayar balik jumlah wang sebanyak Brunei dolar 1.3 juta ataupun dikenakan hukuman tambahan iaitu penjara 2 tahun. Salah satu kes rasuah yang berlaku di Malaysia yang dapat saya kongsikan pada hari ini ialah kes yang berkaitan dengan pemberian wang rasuah sebanyak RM100 daripada warga negara asing kepada pihak penguatkuasa immigration semasa memasuki sebuah negara. Wang rasuah tersebut adalah sebagai balasan untuk membenarkan tertuduh untuk menggunakan program laluan hijau tanpa perlu menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari seperti yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kes ini masih lagi dalam siasatan agensi anti rasuah iaitu SPRM Malaysia. Semasa pandemik ini juga negara Singapura turut mengongsikan mengenai kes yang melibatkan seorang tertuduh cuba memberi wang suapan kepada pihak penguasa undang-undang sebagai imbalan untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya kerana melakukan kekerasan terhadap 2 orang penguatkuasa undang-undang apabila tertuduh didapati melanggar peraturan pandemik dengan meninggalkan rumah kediaman dan berada di tempat awam. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan denda sebanyak RM100,000 ataupun hukuman penjara 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Manakala satu kes yang terakhir yang boleh saya kongsikan di sini ialah mengenai permintaan rasuah daripada seorang pekerja sebanyak lebih kurang Brunei dolar 500,000 kepada majikan syarikat untuk merahsiakan kejadian pekerja asing yang meninggal dunia akibat jangkitan wabak COVID-19. Kes ini masih lagi dalam siasatan di Malaysia.
Jadi selain daripada perkongsian kes-kes rasuah, adakah terdapat kajian yang dibuat oleh agensi anti rasuah atau organisasi antarabangsa mengenai dengan perlakuan atau trend jenayah semasa pandemik ini, Puan? Terima kasih. Saya ingin mengongsikan bahawa pihak organisasi antarabangsa dan juga badan bukan kerajaan telah menjalankan beberapa kajian melalui case studies dan mengkaji trend-trend jenayah semasa dunia menghadapi masalah wabak pandemik ini, ya, dan mengenal pasti bahawa semasa pandemik ini banyak pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan untuk membuat penipuan seperti penjualan sijil vaksinasi palsu secara online, penjualan vaksin palsu dengan tujuan untuk menipu golongan yang berkemampuan dan juga golongan warga emas, penjualan pas kesihatan ataupun fake health pass juga dilaporkan sebagai trend jenayah yang meningkat pada masa ini. Di samping itu juga pihak organisasi antarabangsa dan bukan kerajaan ini juga mengenal pasti bahawa terdapat pihak yang cuba dan mengambil kesempatan untuk membuat jenayah penyelewengan terhadap pembelian dan pembekalan perubatan, stimulus package, COVID relief fund ataupun bantuan kewangan daripada dana awam dan swasta, dan jenayah lain-lain yang juga dikenal pasti sebagai kes-kes yang pada masa ini trending semasa pandemik COVID-19 ini. Baik, Puan, kita sudah perlu mendengarkan mengenai penjelasan perkongsian kes-kes rasuah dan juga jenis jenayah yang dikenal pasti semasa dunia sedang mengalami situasi wabak COVID-19. Bagaimana pula dengan usaha-usaha dalam pencegahan rasuah berkenaan? Okey, terima kasih soalan ini. Di platform antarabangsa ini juga terdapat perkongsian mengenai usaha-usaha pencegahan rasuah yang dilaksanakan oleh agensi-agensi anti rasuah dalam mencegah perlakuan atau jenayah rasuah semasa pandemik ini. Antara usaha-usaha pencegahan yang dapat dilaksanakan oleh agensi-agensi anti rasuah di luar negara ialah usaha pencegahan rasuah melalui pemberigaan manual ataupun garis panduan pencegahan rasuah bagi barangan dan perkhidmatan goods and services semasa pandemik ini, dan juga Corruption Risk Mapping Project yang dilaksanakan oleh National Anti-Corruption Commission Thailand yang bertujuan untuk mengajak orang awam untuk sama-sama memainkan peranan dengan memantau dan melaporkan kegiatan rasuah sekiranya jenayah ini berlaku semasa pandemik ini. Jadi tadi ada dikongsikan, ya, Puan, mengenai kes-kes rasuah dan juga pencegahan rasuah semasa pandemik COVID-19 melalui platform serantau dan antarabangsa. Jadi selain daripada itu, adakah lagi perkara-perkara yang turut dikongsikan seperti tata cara pembenterasan rasuah semasa pandemik ini? Okey, terima kasih. Saya ingin mengongsikan di sini bahawa selain daripada penyiasatan kes-kes rasuah, melalui perkongsian kes tadi ini, BMR juga telah mengambil beberapa pendekatan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab semasa pandemik ini dengan berpandukan dan mematuhi guidelines ataupun garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa. Pendekatan ini juga turut dipelajari melalui perkongsian daripada agensi anti rasuah negara-negara jiran dan organisasi antarabangsa. Tidak dinafikan tahun ini adalah merupakan tahun yang mencabar kepada semua secara global akibat penyebaran wabak COVID-19 yang juga turut mengubah corak kehidupan kita ni, our way of life, serta memberi impak terhadap ekonomi negara masing-masing. Pandemik ini juga turut memberi kesan langsung ataupun direct impact dan cabaran terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab setiap jabatan dan kementerian, termasuk Biro Mencegah Rasuah sendiri, yang mana budaya kerja dan penyampaian perkhidmatan telah berubah seperti arahan untuk bekerja dari rumah ataupun work from home bagi mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, seperti yang saya nyatakan tadi, BMR telah mengambil beberapa inisiatif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta strategi pencegahan dan pembenterasan rasuah di negara ini. Yang mana di sini saya ingin mengongsikan usaha-usaha pencegahan rasuah masih lagi diteruskan dan dilaksanakan secara atas talian. Ini juga termasuk kehadiran dan penyertaan BMR di mesyuarat, persidangan, seminar, bengkel dan simposium serantau dan antarabangsa. Alhamdulillah, semasa pandemik ini
BMR juga telah menggunakan kaedah-kaedah yang selamat iaitu penggunaan teknologi maklumat seperti melalui video teleconference bagi berhubung dengan pihak peguam negara, pejabat peguam negara mengenai perbincangan kes-kes siasatan rasuah yang dijalankan oleh BMR. BMR juga menggunakan kaedah ataupun platform yang sama bagi pendakwaan kes-kes rasuah yang didengar di mahkamah melalui video conferencing ini. Perkara ini dibuat adalah selaras dengan peruntukan undang-undang yang dipindah di bawah bab 7 Kapitol A Perintah Akta Mahkamah Perantaraan Pindaan 2021 iaitu menjalankan pendengaran mengenai apa-apa perkara atau prosiding melalui sambungan video langsung, sambungan televisyen langsung ataupun apa-apa elektronik komunikasi yang lain. Di samping itu juga BMR telah mengemas kini our standard operating procedure bagi siasatan kes-kes rasuah seperti memanggil saksi-saksi ke BMR, membawa tertuduh ke BMR untuk tujuan pendakwaan yang dibuat secara atas talian dan juga membawa tertuduh ke penjara apabila mahkamah sudah mensabitkan kesalahan dan tertuduh dijatuhi hukuman. Semua ini dibuat dengan teliti dan memastikan SOP ini adalah selaras dengan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Saya juga ingin mengongsikan di sini bahawa impak daripada COVID-19 ini terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BMR sebagai agensi anti rasuah ini turut dikongsikan di mesyuarat dan persidangan antarabangsa yang mana agensi anti rasuah luar negara juga mencadangkan bagi penggunaan e-investigation papers ataupun kertas siasatan elektronik, pembaikan terhadap case management system dan prosiding perbicaraan di mahkamah seperti virtual interviews, penggunaan rakaman video untuk memberi keterangan dan sebagainya. Jadi di sini Puan, sebelum kita mengakhiri sesi pada pagi ini, adakah perkara yang ingin disampaikan lagi berkaitan dengan perbincangan kita itu kerjasama antarabangsa dalam membentas rasuah? Silakan Puan. Okey, terima kasih. Pandemik COVID-19 ini telah memberi impak terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktiviti sosial di seluruh negara. Namun ini bukanlah penghalang bagi BMR daripada menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Sebagai agensi utama membentas rasuah di negara Brunei Darussalam, BMR tetap komited dalam melaksanakan tindakan penguatkuasaan dan pencegahan rasuah bagi membentas apa jua bentuk rasuah dan juga salah laku di pejabat awam. Dalam hubungan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan orang ramai bahawa menawarkan dan memberi rasuah adalah satu kesalahan yang serius yang boleh membawa hukuman maksimum penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak RM30,000. Jadi sebelum mengakhiri sesi saya pada pagi ini, saya ingin menyeru kepada orang ramai sekiranya mengetahui sebarang maklumat ataupun informasi mengenai perlakuan rasuah ini untuk tampil dan memberi maklumat ataupun informasi berkenaan kepada Biro Mencegah Rasuah di Ibu Pejabat BMR Bandar Seri Begawan ataupun cawangan BMR di Kuala Belaidah. Maklumat ataupun informasi ini boleh dihadapkan secara persendirian seperti yang tertera di kaca televisyen pada masa ini ataupun melalui telefon, SMS ataupun melalui WhatsApp di talian 8721-002 ataupun 81300002. Identiti pemberi maklumat ataupun pengadu adalah dirahsiakan dan dilindungi selaras dengan bab 30 Akta Pencegahan Rasuah Tunggal 131. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Okey, alhamdulillah ya, dengan penjelasan yang telah pun diberikan oleh Yang Mulia Puan Hasrina Susanti binti Haji Jamil, itu penyiasat khas dan bahagian antarabangsa Biro Mencegah Rasuah, iaitu kerjasama antarabangsa dalam membentas rasuah. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Baik,